Ini kes dua influencer besar dikatakan terlibat isu kontroversi lagi. Jadi apa nak berikan pandangan dan pendapat lah. Saya rasa ini penting nak sentuh tentang gejala agamawanistik lah. Bukan agamawanistik. Itu kalangan umat kita, saya rasa dalam keadaan dia ada satu jenis paradigma atau persepsi terhadap agama. Ya? Okay. Ini tes suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita tak mahu sebut nama lah ya, kerana kita bukan saksi. Dan kalau kita ikut agama, kita wajib ada dua saksi atau kita kena sebat apabila kita memfitnah seseorang. Okay, kes pertama terlibat seorang pendakwa masyhur yang katakan, kita kata menyusun satu adegan dengan seorang yang penuh dengan tattoo, yang macam seorang kata ibu tunggal, merepaklah di satu tempat, tak ada rumah, dan dia ambil sebagai satu tunjuk contoh dakwah bilhal itu membantu seorang wanita itu. Saya percaya Indonesia dapat influencer di sana yang beragama Islam dan dipakaikan tudung dan tunjukkan image dia berubah kerana tindakan kita mendekati dia. Lepas itu dibongkarkan bahawa dia itu sebenarnya seorang influencer juga yang berada, yang kaya, bukan orang miskin. Jadi itu kasus pertama. Yang kedua pula ialah seorang ustaz yang sekali lagi masyhur, jadi akan dijemputlah untuk membaca doa dan tentu sekali menerima habuan dan sebagainya. Yang Apek tak suka, menentang, dan kerana dia memenuhi satu imej agama wanista, ya, agama wanistik, seolah ada satu golongan elit ugamawan, ulama kalangan kita orang biasa ni macam golongan bawah. Jadi agama tersebut dijemput satu majlis yang kebetulan dikatakan pengantin tak tutup aurat dan ada majlis dangdut. Maksiat dikatakan, berdosa, masuk neraka, ya. Jadi sesiapa yang ada majlis itu subahat ke apa hukumnya saya pun tak tahu, tapi dia dicemur, teruk, dan dia terpaksa keluarkan kenyataan mempertahankan. Kata dia hanya baca doa, lepas tu dia balik. Lepas tu orang kata, dia ada lah pada majlis itu, baca awal ke baca akhir. Kepada saya, perlukah dia mempertahankan diri? Bukankah apa yang kita lakukan antara kita dengan Allah? Itu satu. Itu yang satu, ya, poin pertama saya nak timbulkan. Tapi saya juga nak ambil persepsi daripada undang-undang, ya. Salah ke kalau seseorang melakonkan satu adegan demi untuk berdakwah? Dia gantung pada niat kan. Tetapi dari segi undang-undang, kita boleh sebut dia misrepresentation. Misrepresentation bermakna awak cuba tunjuk satu contoh yang awak tidak meletakkan caveat atau disclaimer atau menyatakan bahawa ini adegan berlakon. Sekiranya video tersebut, klip tersebut ada tertera di bawah itu, ini lakonan semula, ya, boleh. Kerana kita sudah beritahu. Tapi kalau kita tidak, dan kita kata, dan orang percaya, kerana kandungan itulah, ini berbahaya kerana kita melalui banyak pandemik palsu dilanda, walaupun oleh otoritas, walaupun oleh orang atasan, walaupun oleh orang berpangkat. Kalau dia melakukan satu kandungan yang tidak diberitahu siapa penaja dia, siapa belakang dia, tujuan dia nak jual apa, macam Apek nak jual ini, Apek nak jual ini saja pun satu kontroversi dan kita tengah menyelesaikannya. Antara kali ini melibatkan PPIM untuk cuba menyelesaikan masalah ini menjadi orang tengah. Jadi apa-apa yang kita lakukan menyatakan kita kena bagi disclaimer. Faham tak apa disclaimer? Disclaimer ialah untuk menafikan apa-apa tanggapan yang atau akuan. Ya. Contohnya kita jual perisian, Apek buat perisian, kita akan letak disclaimer bahawa perisian ini tidak terjamin. Dia bebas percuma tapi tidak jaminan. Kalau
ada kesilapan tertimbul daripada penggunaan peralatan perkakasan kami, kami tak bertanggungjawab. Ya, begitu juga kandungan. Jadi kandungan yang Apek buat ini ada disclaimer daripada Facebook. Daripada Facebook ialah kandungan ini pertama mereka yang punya. Biarlah mereka yang punya kerana engkau gunakan pelantar dan perkakasan platform mereka tanpa bayaran. Mereka berhak. Ada orang komplain, jangan bagi Facebook tengok gambar-gambar saya, engkau pergi muat buat apa? Okey, jadi dalam kes dakwa menggunakan seorang pelakon, patut diletakkan disclaimer ini hanya lakonan. Saya cuma nak kutip derma untuk lakukan dakwah dan ini urusan dakwah saya. Ya, saya tak setuju sebenarnya secara umum untuk buat dakwah kerana dakwah ni kena bilhal dan bilsir. Kerana dalam Quran dia perlu dirahsiakan. Dan Quran ada sebut yang terang bila tangan kanan melakukan, ya kamu boleh tunjuk ke orang tapi lebih baik jangan tunjuk. Lebih baik tangan kiri tidak tahu apa tangan kanan lakukan. Dalam Bible, masa Apek dulu Christian, Nasrani, ada satu ungkapan yang masyhur. What the right hand give the left hand. Do not let the left hand knows. 你個左手呀，右手啊唔準備個左手知道啦。你右手做咩嘢啊？唔準備個指手者嘅bahasa Kantonis di Hong Kong ini, saya tunjuk keadaan di Hong Kong ni. Tengok, ni pelabuhan Hong Kong cukup besar. Akhirnya Apek dapat impian untuk datang Hong Kong. Bertahun-tahun Apek doa untuk beberapa negara tau. Jepun, Brazil, Rusia, apalagi Germany, England, Amerika Syarikat, Hong Kong, mahal North Korea, Iran, Israel masih belum lagi. Ya. Kerana mengapa? Kerana Allah timbulkan kita kendak pada musafir. Kita suka untuk pergi musafir. Boleh dengar. Okay. So, dalam kasus mula itu, tak masuk nama pendakwa itu, dia gunakan kes itu kepada saya tidak salah sangat. Mungkin orang kata etika, misrepresentation, memberikan tanggapan yang tidak sebenarnya. Okay? Tapi dari segi agama, siapa lebih salah? Saya nak tanya satu soalan. Anda semua yang pandai komplain popet pampung Causeway Bay tu, Hamzah Muhammad Ali, wah pun tak tahu lah ini tapi yang banyak nama, ini banyak pulau ini pulau sebelah barat okey, saya tunjuk ini pulau sebelah barat, sana utara, sini tanah besar, sana pulau Hong Kong, sana pulau Hong Kong ini pulau juga. Lepas tu dekat dengan darat, bila dah pergi darat ya, di sana itulah boleh dekat Shenzhen. Semalam Apek pergi sana lah, tapi lagi jauh masuk itu Shenzhen. Shenzhen itu semalam saya jumpa kawan dari Shenzhen jumpa sini. Jadi Causeway Bay ke apa ke, dia banyak nama lah. Apek datang sini relax saja, mau jadi orang. Apek musafir ni bukan macam turis lah, bukan kenal nama. Apek mau jumpa orang. Ya, kita berdakwah, kita campur orang. Orang kata, apa ni Apek sama orang ni tak tutup aurat. Saya nak, yang tutup aurat di Hong Kong sini, satu dalam 300-400. Dan kita tengok dia berbangsa. Semalam ada duduk sebelah saya ada ambil gambar. Seorang wanita duduk membaca Quran. Saya tak berani tegur dia. Dan dia cakap, apa ni Cina? Gitu. Kan? Saya pun tak tahu bahasa dia. Di Iran ke apa ke Pakistan. Kebanyakan orang Islam sini Pakistan. Tapi maksud saya, kalau kita nak lakukan dakwah, kita, Nabi-Nabi dulu, dia duduk dalam satu bangunan tertutup. Saya rasa tidak, dia campur dalam masyarakat. Jadi, influencer tadi itu, mereka ramai tak mereka influence? Beratusan ribu, berjuta pun ada. Kerana saya sampai Pakani bangun bertanya saya, kenal tak Abid Liu? Kenapa? Masyur sampai Pakani. Ya? Dan orang derma pun banyak, Alhamdulillah. Kerana orang sedekah itu adalah amalan baik. Dia bukan sedekah untuk majlis lara dan sebagainya. Ya? Jadi kita kena tengok kebaikan. Kedua, dia banyak tak melakukan kebaikan berbanding keburukan. Kerana itu yang Allah hitung di akhirat. Kalau lebih kebaikan, kita baik diam. Boleh tak kita contohi dia? Boleh tak kita lebih baik dari dia? Apek ni salah. Apek bukan ada cita-cita nak ikut contoh-contoh tersebut. Kepada Apek musafir. Apek hanya perjuangkan 4 perkara saja. Satu, tadabbur Quran.
Sebagai orang biasa, bukan ustaz. Saya bukan boleh tafsir Quran. Saya bukan boleh takwil Quran. Saya bukan boleh mutasyabihat ayat-ayat Quran. Tapi saya boleh suruh orang tadabbur Quran. Dan saya kongsi apa yang berlaku dalam hidup saya. Iaitu berjaya. Berjaya. Saya berjaya sampai Hong Kong. Alhamdulillah. Tak lama mungkin berjaya jumpa Jack Ma. Jumpa Xi Jinping. Wallahualam, itu bukan ukuran. Allah sebut dunia ini bukan ukuran. Wal akhirah khairul laka minal ula. Dunia ini medan perjuangan. Anda hidup. Bukan kau bangun. Ini hari Sabtu berapa orang bangun lah. Ya? Apek sudah siap sebenarnya. Kemas bilik sudah exercise. Tak ada sarapan kalau ikut diet. Kedua, saya perjuangkan diet keto omat. Makan sekali sehari. Dan berpuasa sebenarnya. Kerana boleh merawat badan. Banyak sangat orang kita sakit. Saya bukan doktor. Saya bukan Dr. Roland. Saya bukan Dr. Malah. Orang kata malaria. Saya bukan Dr. Malah. Saya orang biasa. Jadi, ini disclaimer saya. Ini penafian saya, pengakuan saya. Bahawa apa yang saya ucap ini hanya berkongsi. Lantaran ada orang terinfluence ke apa, saya berikan nasihat. Jangan terlalu terikut-ikut apa yang Apek cakap. Berfikir atas apa yang Apek cakap. Berfikir, tafakur. Kerana Apek suka bertafakur. Apek suka musafir. Ini ketiga. Pertama tadi tadabbur Quran. Apek suka tadabbur Quran. Kerana bila saya baca contoh intan sallallahu yang surukum wa yusabiq aqdamakum. Sesiapa bantu urusan Allah. Apek ada cuba bantu urusan Allah. Tak payah cerita lah. Bantu orang ke, bantu perjuangan dulu ada lempas. Sekarang dia kena tahan polis kejap. Kena interrogate special branch. Kena diugut masuk ISA. Kan, ini baru ni diugut masuk lubang kubur lah. Tak boleh makan sini sana. Disusahkan lah. Tak boleh travel kan. Apek suka tu kerana Apek tengok janji Allah. Apek pegang janji Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazanun. Oh, sesungguhnya kekasih Allah ni. Kita nak jadi kekasih Allah. Kenapa tak nak jadi kekasih Allah? Saya nak tanya. Jadi jadi kekasih Allah ni tidak takut, tidak bimbang. Ya, jadi sesiapa yang saya buat ini tak ada buat pengakuan lah. Aku ni mubalik besar saja. Atau sila derma kepada aku. Tak ada. Tak pernah Apek merayu derma untuk diri sendiri. Kalau rayu untuk orang tu pun kadang dia ambil banyak sangat. Apek tak suka. Kadang awak minta kesempatan lah. Banyak orang ambil kesempatan tau. Kadang minta derma tu jadi satu profesi khas. Meminta sedekah. Apek tak suka. Ini pandangan saya. Saya kena buat pendirian. Ya. Jadi dua kasus influencer besar ni bagus untuk dibawa bincangkan. Pertama, saya percaya netizen banyak yang salah. Kita suka ungkit-ungkitkan agamawan. Kita suka follow mereka, troll mereka. Kita tak ada laku apa yang mereka lakukan. Ustaz Asy'ari dulu, saya pertahankan. Dia difitnah. Ustaz Asy'ari, Allahyarham, saya pernah duduk bersama dia. Saya pernah tanya orang musuh dia mengenai dia. Dan saya dapati, kita tak boleh sama dengan dia. Kita tak boleh capai macam dia. Kita tak boleh dapat influence ratusan ribu orang macam dia. Kita tak boleh buat kebaikan lebih dari keburukan macam dia. Dan di akhirat esok, kita akan disoal. Apa kamu buat? Kamu tak suka dia buat apa? Allah, itu sebab tak ada Quran tu pertama. Kedua, kesihatan. Kita terlalu banyak sakit. Saya jumpa kat masjid. Saya baru balik dari hospital. Doktor nasihat saya ada pilihan mau bedah ke. Saya tawakalillah. Saya dengar sakit telinga saya. Kenapa engkau sakit? Tak tahukah kamu Allah perintahkan makan halalan wa toyiban. Kita selalu cakap halal. Tidak ada cop toyiban. Yakin tak ada cop toyiban. Cop ditanggung halal. Dia buang satu ayat lagi. Halalan toyiban. Tak sebut wa toyiban. Halalan toyiban. Kenapa tak ada cop jakim? Halalan toyiban. Toyiban tu kena sebut. Tak boleh halal kalau tak toyib. Toyib bermakna apa? Contohnya ni ada benda yang tak toyib sikit, iaitu pewarna dia. Saya persoalkan Profesor Mustafa dulu. Itu sebab saya tak berapa. Tetapi dia dibenarkan. Jadi kita dah tahu bahan dalam dia, baru saya jual. Ya. Maksud saya, kita ini tak boleh kena tunggang oleh sesiapa. Kita, Syekh Sufi Apek beritahu, you are the ulama. Andalah ulama. Dan bila saya masuk Pekin belajar tahun 80, sanawi pertama, saya dah belajar hadis sahih. Talabul ilmun faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini wajib ke atas setiap orang Islam. Tapi masalahnya orang Islam ni jahil. Bila jahil, kena tunggang. Tunggang oleh influencer. Saya tak kena tunggang kerana bila saya tengok ada penuh tatu tu, saya pun terfikir. Kerana kita berfikir, tak
tak pernah menyerahkan pilihan otak kita pada sesiapa. Allah suruh gunakan akal. Tidakkah kamu menggunakan akal? Siapa pemimpin kamu di padang mahsyar nanti? Allah tanya. Baca ayat tu 15 kali. Kalau tidak beratus kali. Sebab tu baca 1000 kali. Ya, orang baca ayat 1000 dinar. Surah At-Talaq separuh ayat kedua dan separuh ayat ketiga. Bila hamba baca, Apek baca, rupanya maknanya cukup mendalam. Dan Apek tanya ke orang yang baca meratip hari-hari beribu-ribu kali. Awak tahu tak makna ayat tu? Ayat 1000 dinar tu. Dia tak tahu. Wa may yattaqillah yajma'al lahu makhraja. Bila tahu maknanya cantik. Dan baru kita faham. Ayat tu kursi kata boleh halau syaitan. Syaitan yang kasih tahu. Ya. Bila kita baca sekali aja. Sebenarnya tak payah baca. Faham. Bila terdabur sampai dubur kita fahami, mendalami, baru kita tahu. Rupanya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada sesiapa boleh bagi syafaat. Tak ada sesiapa. Orang kata ada selain tak. Jadi Abid Liu ni dia pergi kepada orang LGBT ke mana. Itu bagus. Awak ada pergi tak? Awak jumpa tweet. Ya? Kita seberapa boleh dekati mereka, tanyalah apa khabar. Jadi orang baiklah apa khabar? Nyonya amoy apek akong hintai taiko lu ada bagus ada makan dah. Dia Cina sini sik jofan ni. Lu sudah makan nasi belum Lu cak peng boy ya. Ini bahasa Hokkien ni kena pergi Taiwan kalau mainland China ni sebut ni cefan lah saya makan belum Jadi kita dakwah bilhal dekati orang. Berapa orang kita bawa memeluk Islam? Apa ada cuba, apa ada rekod, takkan saya nak cerita ini antara saya dengan Allah. Betul tak? Dan Al-Quran kata, Allah saja tahu. Pada masyarakat Malik Yaumiddin, dia raja. Dan dia tak perlu timbalan raja. Dia tak ada timbalan yang di-Pertuan Agong. Dia tidak ada kabinet. Ini yang special tentang Allah. Allah kata, perlukah kita pembantu? Kita tak perlu pembantu. Kita sendiri tak mengantuk. La ilaha wal hayyul qayyum la taqluhu sinatu wala naum. Tidak kami mengantuk, tidak dia mengantuk ataupun tidur lelap. Jika tidur lelap, Allah tidurkan kita. Ada asbabnya. Tapi kita tengok ayat itu. Al-Hayyum Al-Qayyum, yang maha hidup. Bukan ya Hayyum ya Qayyum. Al-Hayyum Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri. La taquduhu sinatu wa la na'um. Tak tidur, ngantuk tak tidur. Dan dia di padang mahsyar, dia mutlak penghisap. Dia tak ada pembantu. Dia pembantu itu pun disuruh beri asbab tunjuk kamu punya kitab. Para malaikat yang catat dari kiri kanan dari awak, sekarang juga dia duduk kiri kanan catat kamu. Kita tak sedar. Kita hanya sedar kiri kanan Abid Liu, kiri kanan itu Wadi Anwar. Kita penghukum. Ini masalahnya. Kita anggap diri kita sudah Islam. Kita lahir keturunan Islam. Saya mesti Islam. Tidak cari saya satu ayat. Ini Buya Apek, bukan Buya Apek. Tapi Apek tertanya, boleh tak Tuan tolong berikan saya satu ayat? Saya tanya cara baik boleh tak Tuan? Apa gerangannya? Tuan boleh tunjuk saya satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kalau bapa saya Islam, saya masuk syurga. Kalau saya tak jumpa ayat tu lagi. Ya. Tunjuk saya satu ayat, bila nama kamu Syekh sekian-sekian, As-Sufi ke apa, kamu ahlu syurga, hamba tak jumpa satu ayat lagi. Oh, nanti orang mesti cabar, apa ni tak ada mengaji lah, ini apa, guru apa. Tunjuk saya satu ayat, wajib anda berguru selain dari Allah. Oh, menurut Buya Syakur dia ambil daripada Al-Quran. Tapi terpaksa kita sebut Buya Syakur. Terpaksa saya sebut Abdul Qadir Al-Sufi. Terpaksa saya sebut Al-Yusuf Al-Qadawi. Terpaksa saya sebut Al-Anwar Al-Ibrahim. Kenapa kita mau sebut nama orang? Kenapa tak boleh sendiri pergi cari ilmu itu? Ini persoalan saya. Jadi, dua kes, sepatut mereka tak jadi agamawan. Sepatut mereka tak jadi influencer. Ya? Sepatut mereka diadili dengan saksama atas muasabah diri sendiri juga. This makes me look good, Ini membuat saya kelihatan macam apa lah baik sangat. Tidak. Kerana kita muhtadin, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita minta 5 waktu, Minta
tunjuklah kami jalan yang benar. Nabi termasuk mendoakan. Itu sebab Nabi bukan Al-Mahdi maupun nenek moyang Al-Mahdi. Ya, tunjuklah kami jalannya. Ambil liu kewadi Anwar, saya tak sampaikan nama. Sesiapa pun, Azhar Idru atau Mazhar, hamba Allah juga. Setiap hari mereka wajib meminta pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, termasuk engkau. Jangan kita pandang mereka tinggi sangat. Jangan pandang Apek tinggi sangat walaupun Apek memang tubuh badan tinggi 6 kaki 2. Ya? Jangan pandang tinggi sangat. Pandang sebagai biasa. Dan kita berkongsi sebagai jemaah. Kalau jumpa tegur, Assalamualaikum. Cukup, saya akan jawab, Waalaikumsalam. Tapi atas sokmek saya tak akan jawab. Kerana sokmek saya tak tahu siapa. Faham tak? Jadi orang tanya apa khabar dan sokmek apa, Apek tak jawab. Banyak spam. Dan banyak orang gunakan pergi minta derma kat orang. Apek nak minta duit sikit. Apek tak akan minta duit. Macam Andrew Tate baru keluar penjara, dia kata, saya tak akan bunuh diri. Kerana mereka nak buat dia macam bunuh diri. Sama, mereka nak fitnah dia. Sama macam influencer mana-mana. Orang nak fitnah. Abid Liu ni. Saya cakap baik, saya sebut nama dia. Kalau tak baik, saya tak sebut nama. Firdaus Wong, saya pernah berceramah dengan dia. Firdaus Wong hebat. Dia boleh jawab kes babi. Orang tanya, orang Cina tanya dia, kenapa tak boleh makan babi? Dia boleh jawab. Apek tak boleh jawab. Apek cuma kata, ayah. Tapi banyak Cina beritahu Apek, memang dia tak makan. Dia tak minum, tak makan. Vegetarian pun nak dia, kerana mereka tahu keburukan. Dan Quran sebut keburukan. Tapi saya tak pandai. Kerana orang kita, tak boleh. Darurat pun tak boleh. Makan cacing tak apa. Makan akar kayu tak apa. Makan itu kulit kayu. Makan rumput tak apa. Ini ya babi, jangan pegang. Terlalu sensitif. Ini anjing huyu banyak lagi. Ada ayat tunjuk saya satu ayat dalam Quran menghina anjing. Tidak ada 2 ayat meletakkan, meninggikan anjing. Surah Al-Maidah ayat 4, anjing buruan, lepaskan pegangan tangan, dilatih dengan tuan sendiri, mesti jilat tangan tuan dia. Lepas itu kedua, anjing yang dibawa ke Ashabul Kahf. Jelas. Tapi macam mana pendeta-pendeta ni keluarkan ayat menajiskan anjing pasal dia kawan terbaik manusia, boleh guna untuk kebaikan manusia, membiarkan manusia kita ini mundur. Ya, saya ditentang. Kalau saya sebut ni, saya memang ditentang. Saya tahu Ustaz ditentang saya. Tapi saya cuma tanya saja. Allah datangkan seorang mu'alaf Cina. Yang bukan mu'alaf lama. Yang, saya masih baru kerana banyak benda saya tertanya-tanya. Macam tutup aurat ni, satu isu yang besar tau. Seolah agama Islam ni penting sangat aurat. Saya tengok dalam Quran tidak. Tapi kalau saya ni perkara kecil, orang nak tutup-tutup, saya tak ada paksa. Tapi ada yang tak tutup, kau pergi hantam habis semua. Saya nak cerita, kalau saya nak cerita, dia jadi kontroversi baru, tapi saya tak mahu. Dia bukan isu besar. Isu besar kezaliman. Isu besar mengambil duit rakyat. Itu neraka, menipu dalam perniagaan. Apa lagi? Macam orang kata poligami ni yang saya selalu baca kan. Saya tak anggap poligami membina umat. Mengawini janda-janda, ini adalah, nak cakap sunnah bukan sunnah tau. Diamalkan oleh ramai orang. Tak kira agama Islam ke tidak, dia membantu. Siapa nak membantu mereka? Kebaikan ini tak boleh nampak. Kita nampak yang nafsu, segelintir lelaki yang tak berlaku adil. Tempat mereka di neraka. Allah dah jawab. Kalau takut berlaku adil, seorang ustaz daim saya, yang juru nikah saya, penolong kadi Majlis Wilayah, saya tanya dia kenapa kes Nur Kumalasari, pejabat agama tak benarkan Nur Kumalasari kahwin dengan itu orang kaya tu, businessman, dan isteri pertama tu menghalang, bukan hak lelaki untuk kahwin lebih dari satu. Dan dia jawab kepada saya, dia kata dalam ayat itu sebut jika kamu takut berlaku adil dan qadi terlibat subhat, kerana dia yang mengizinkan dia kena periksa berlaku adil ke tidak. Dan isteri pertama meyakinkan hakim bahawa saya pergi dia sekadar kepuasan dia nak, zahir wa batin, saya layan dia dengan baik, saya ingat. Jadi kata lelaki ni boleh ke tak boleh, tapi soalan Ustaz Daim beritahu saya ialah apa lawannya adil? Zalim. Mana tempatnya zalim? Neraka. Dosa tidak? Ustaz Dr. Mazhar, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti, belum letak jawatan Mufti Perlis, menyatakan tak tutup aurat berdosa tu masuk neraka. Orang tak boleh jawab. Kerana dia mufti. Dan saya kaji. Kalau begitu kan, dosa besar, dosa kecil. Saya tak pandang tu. Saya pandang ayat Allah. Allah kata,
yu'minu billah wa yu'minu bil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan di hari akhir kami bagi siksaan yang pedih, mereka membelakangkan ayat kami. Mereka yang mendustakan, mereka yang menunggang agama, mereka yang menduakan kami, mereka yang menyatakan apa yang kami tak menyatakan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Mereka yang apa lagi? Menipu, sapu wang rakyat, mengupah hakim, menipu dalam akad neraka. Itu jelas. Ya? Itu jelas. Tak ada ayat-ayat lain. Itu akad pegang. Lu mau pegang apa? Lu punya pasal. Saya tak ada pasal. Buya Syakir cakap. Wa ta'ala masa Nabi Allah. Buya Syakir dah menyatakan, ihdinas siratal mustaqim. Nabi tak baca lagu tu. Dengar balik. Ya, aku orang Buya Syakir bukan kerana dia pegang gudang garam. Saya mula terkejut. Ya, kita kisah gudang garam main-main tapi mana boleh lu sebagai seorang kiai kisah gudang garam dalam majlis ceramah. Jadi saya tak tertarik dengan dia sehingga satu video tajuknya hukum merokok. Kita dengar lah kan. Jangan jadi macam ahli kitab, jangan jadi macam musyrikin tak mau dengar, kita dengar. Dia kata hanya Allah bisa menghukum. Betul juga. Dari Apek ingat dari segi pengajian Apek dulu yang guru-guru Apek kan, tidak ada selain Allah boleh menghukum. Ya. Siapa berani kata selain Allah? Walaupun Rasul. Dia kata Rasul hanya beri larangan tapi tak boleh menghukum haram. Ya, jadi sekarang banyak hukum haram ni macam mana? Apek masih mengkaji. Apek kalau jumpa Ustaz, Apek akan tanya. Apek berani tanya. Siapa tak berani tanya, duduk belakang Apek. Jumpa Wadi Anwar, jumpa Azaidu, Apek akan tanya. Dia marah Apek, kita marah dia balik. Kalau dia marah Apek, bodoh. Awak lagi bodoh. Awak pun tak tahu aku bodoh. Gitu. Apa pula apa. Ibadah sosial perlu diutamakan berbanding ritual semata-mata. Ya, amat setuju. Tapi masalahnya sekarang pendeta-pendeta di masjid-masjid mengagung-agungkan ibadah meratib. Baca ayat ni sebelum tidur. Baca 10 ayat ni sebelum tidur. Baca 33 ni. Habis dosa-dosa kamu. Kamu dilindungi ini. Mengarut saya nak cakapkan. Tak ada dalam Quran. Dan Allah melarang ada bacaan begitu. Allah melarang kamu menjampi selain daripada Allah. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Berapa kali membaca itu ayat? Ya'lamuna baina aydihim wa ma khawfan la yubi syai'il ilmihi illa bima syaa. Apa maksud dia? Dia tahu apa di depan kamu, dia tahu apa di belakang kamu, dan apa sedikit kamu tahu, kami yang kehendaki. Tingginya wasiat khusus sama Allah ayu azim la ikraha fi din kata baina muslimina wa payah jaras hadir. Payah jaras. Ya, banyak dekat itu Sungai Buloh. Nanti simpan itu diorang lama sikit. Kita pergi makan. Ya. Jadi saudara ini di Hong Kong Hong Kong hadir. Ada lagi Hong Kong sini ya. Jadi apa Allah campakkan di sini kerana apa ada doa. Bagaimana saya nak dakwah berzina. Saya pun sekarang saya pun tak tahu dakwah berzina. Tapi partner saya itu, dia cakap terus terang. Saya Kristian, awak Muslim. Tengok. Sekarang dia tahu saya Muslim. Ya. Dia kata, lu ada percaya lu punya Tuhan, saya ada percaya Tuhan. Tapi kita mau bergabung ini buat kerana keadilan. Kebaikan lagi jutawan. Saya tak mau cerita banyak sangat. Saya punya projek di sini lah. Belum saya jadi macam lebih bersajak mau buat apa. Tapi kalau jadi pun, saya akan sujud syukur. Setiap kali saya dapat saya sujud kepala, saya syukur. Masya Allah. Saya kata, Alhamdulillah engkau saja boleh jadikan ini. Ya, dan tentu saya ingat kawan-kawan saya yang masih merokok, yang sakit, yang tak ada wang. Saya kurang-kurang akan belanja mereka rokok kat durian. Beginilah Pak. Kita hidup dunia ini, kita akan dihisap. Tak ada siapa yang lari dari hisap. Malik yaumiddin. Ya. Selalu banyak orang yang troll kita, troll influencer. Mereka tak membantu. Lepas tu kamu mendekati dia. Saudara Abid, Ustaz Wadi, bisa bertanya, ya. Dan kita tak tahu orang tu bagaimana. Ya, kita nampak buruk. Saya tahu agamawan ini menunggang agama. Saya tengok mereka bawa kereta besar-besar. Saya pernah duduk bersama mereka. Ya. Dan saya tak suka. Kereta saya beli sendiri. Cash sendiri. Itu pun tolong jemaah yang susah. Saya nak kancil saja. Ya. Tapi apa nak buat? Ya. Begitu juga dan banyak perkara lain.
Kita bila kita dalam dunia ini, awak tengok Cina. Saya nak cerita sikit Cina. Lu tengok baik-baik itu semua kontainer. Bawa barang siapa? Barang awak juga. Barang haji pun ada. Barang telekom pun ada. Ini port Hong Kong. Dia bawa dari Shanghai sampai Hong Kong sampai Malaysia. Sekarang saya tanya, berapa orang Islam boleh menguasai tempat ini? Ini persoalan saya. Mana tentera Islam kita? Dulu jangan cerita anak panah ke naik kuda ke apa. Saya pun sampai kena ban lah saya sebut itu Taliban. Tapi saya tak mahu sebut. Saya sebut ni sebagai contoh. Kita umat Islam mundur. Kita tak boleh kuasai ini semua. Ini fardu kifayah. Kita tak boleh pergi sampai langit. Itu teleskop. Lepas tu kita mau mencemur sesama sendiri. Kita nak bercakaran satu sama lain. Kita tidak ada tempat di dunia ni. Tahu tak tuan-puan? Kamu sedar tak? Kerajaan kita lintang pukang, tahu tak? Walaupun PMX itu saya kenal dan dia kenali saya. Tapi saya kritikal terhadap saya jumpa kadir saya kritikal sama dia. Faham tak? Kerana kita cakap jangan si Madani kepala otak kau saya nak cakap. Biar saya kenal. Biar apek di pijak-pijak. Demi bawa perubahan dan pemangkin kepada perubahan mental, revolusi mental macam Syed Hussein Al-Atas pernah menyatakan Al-Wayahab. Kita perlu berubah. I'm not happy. You happy. You le hing chui à. Le phun hei à. Kalau bahasa Cantonese Hong Kong le phun hei à. Lu happy à. Lu gembira. Le phun hei le ting yong. Cina cakap lah. Kalau Melayu cakap tak ada paham saya cakap sama Cina. Apa kerja apa sana? Kerja Allah cik. Apa programmer. Kalau menurut Apek, terhan dalam dunia tapi orang tak ada percaya. Cakap mesin sejahtera boleh hack dalam 2 jam orang tak ada percaya. Boleh ajar 2 minggu orang tak ada percaya. Tak apa. Boleh bikin dengan 2 juta ringgit, itu pun Apek kasih itu uang balik. Dia buat 170 ringgit. Banyak korupsi negara kita. Ya, PMS pula saya dengar, dia punya tim lah, bukan dia punya tim jemput KJ ke apa. Tapi ini semua tak ada guna punya politician. Masa berlaku pandemik, mereka pun tak ada bersuara. Mereka Lokman bin Adam, kalau saya tak boleh pakai lah ini orang, tapi tak apa, kita hidup dalam sistem apa, kita nampak kita bayar cukai, kita lampu merah kena tahan, apa lu mau buat? Lu mau hidup dalam hutan, tunjuk saya seorang yang hidup dalam hutan sekarang, selain daripada Toki itu penyanyi tu. Pasal dia itu ada hal lah, nanti saya jumpa dia kawan baik tu. Waalaikumsalam. Sekarang kita bincang apa umat Islam keadaan hari ini. Kita sibuk dengan isu-isu orang lain, tapi kita diri sendiri kat bawah. Saya dah tunjuk ini gambar. Saya tunjuk sekali lagi. Saya tengok ni kontainer Allah letak saya kat bilik ini. You tengok ini bilik. 10,000 satu bulan. So, ada peti cucuk. Ini saja. TV saya tak lah tengok lah. Ini saja. Saya hidup sini. Inilah. Tengok. Jadi, tapi Allah bagi saya tengok ni. Hari-hari saya tengok saya gelam tau. Cina kontrol semua tau. Orang lain kontrol semua tau. Cina Islam lah sekarang kita mau masukkan dekat Islam, betul tak? Ya, tapi kepada saya kita ni kan hebat. Kenapa kita tak boleh kuasa ni semua? Kita negara Malaysia yang duit Petronas berbilion-bilion boleh kasih buang sama itu warna NDB, sama itu Jolo Ya lah sini tahu itu Jolo. Nanti mau jumpa dia, mau sepak sama dia lah. Yang ditinggalkan British memang korup untuk golongan elit saja. Ya betul. Tapi sekarang kita umat ni sebahagian dari masalah. Kita orang bawah ni asyik berpecah belah. Asyik bergaduh. Sunni lah, Wasabi. Saya nak beritahu. Wasabi sama Sunni ni selagi bergaduh, selagi tunjuk umat ni dipuakai, dilaknat, berdosa. Kerana langgar, saya ada ayat, saya boleh depan dengan Dr. Mazhar, awak berdosa. Tak payah awak letak jawatan, awak tak layak jawatan mufti. Begitu juga Ustaz Azhar Idrus, saya boleh cakap, maaf saya Cina. Maaf saya Cina, tak tahu apa-apa lah. Tapi itu surah Al-Hujurat ayat 9, 10, 11. Ustaz ada baca? Ada tafsir lain tak? Ada takwil lain? Atau mutasyabih lain? Haram kamu mencemur satu sama lain. Inna mu'minuna ikhwan, sesungguhnya orang beriman ni bersaudara. Apakah kamu anggap satu sama lain bersaudara? Kalau satu pegang satu hadis, satu tak ada pegang satu hadis, kamu bercanda, mencemur, cabar-mencabar, tak tolong-menolong. Semua orang miskin merata, jadi dia boleh asyik minta sedekah. Hafiz merata, tak ada satu pun tahu maksud Al-Quran. Saya berani cakap, ini pengalaman saya. Allah saksikan melalui saya ini. Menyebut melalui mulut Cina Apek ni. Tak ada guna ustaz agamawan lain. Jadi awak
mewakili, mengadili ikut apa yang dicakap. Betul ke tak betul ini Cina bercakap? Kamu semua melanggar ayat-ayat Allah secara terang tapi tanpa sedar. Sebelum bertaubat, layak menjadi ahli neraka. Kita kata, auzubillah. Auzubillah berlindung dengan ayat Allah. Kalam Allah. Tapi sekarang, kita berseronok. Pergi McD. Ini tidur lagi ni. Dia cuba cek anak-anak kau. Tidur lagi. Subuh ke tak? Satu, malam bangun. Lepas tu, popek sok Mac. Guna semua orang kata Yahudi punya lah. Mark Zuckerberg punya lah. WEF punya lah. Tapi saya tengok perangai orang kita. Tak layak lah. Bukan mendaki, dia sibuk dia. Ini kaum lain, ni kaum lain. Kita, itu sebab itu Dr. Shuaib lah. Itu Quraish Sihab Indonesia. Dia kata kita tak layak panggil orang kafir-kafir. Nak kafir, DAPAG kafir. Awak sudah dakwah kat dia tak? Kalau belum, awak tak boleh panggil dia kafir. Awak belum tunjuk contoh yang baik, awak tak boleh panggil dia kafir. Dakwah tak boleh, masuk Islam lah. Macam sembelih lah. Tak layak awak buat begitu. Nabi tak pernah buat begitu. Nabi tunjuk contoh yang baik. Kamu kata ikut Quran dan Sunnah. Boleh. Semua yang cakap ikut Quran dan Sunnah, tunjuk saya ikut Quran dan Sunnah. Melainkan Ustaz Asy'ari. Saya ada contoh, bukan saya condemn semua orang. Saya tengok contoh yang baik, saya kata dia contoh yang baik. Saya jumpa Mahathir, saya panggil dia wali Allah, tapi orang akan cemooh saya. Kamu belum jumpa dia, kamu dengar fitnah orang. Ini masalah kita. Yalah. Saudara, walaupun kita nak suruh orang ikut Quran, kita sendiri kena tunjuk dulu. Apakah kita berjaya? Apakah kita lepaskan diri daripada hutang? Apakah diri kita pekerjaan yang tak ditekan oleh pihak lain? Atau di sini, Alhamdulillah, tidak ditekan oleh mana-mana WWF, World Health Organization, apakah kerana apa dia dulu lagi buat keputusan sampai lubang kubur. Saya sanggup masuk kerana mempertahankan hak saya. Saya macam, Alhamdulillah, lepas Thailand, Laos, Vietnam, China, Hong Kong, 5 negeri saya pergi. Saya tidak ambil, bukan bakat sinong, itu percubaan. Sekarang itu Tarfidiji berkata, wah, tak tahu. Diam semua orang. Ini Dr. Roland, hidup Dr. Roland ini. Semoga Allah bagi engkau, Dr. Roland, hidayah jadi doktor Muslim yang terbaik. Ganti Ibn Sina. Ya, amin, kita semua amin. Karena jam pukul berapa, Pak? Nanti tengok jam lah. Pula mau tanya jam pukul berapa? 9.25. Tapi sini subuh 5 pagi sudah subuh. Okey? Alhamdulillah. Jadi itu sajalah apa yang sampaikan. Apa punya tema itu saja. Siapa nak ikut Apek kena dengar baik-baik. Apek bukan contoh. Dan tak ada siapa pun boleh jadi contoh. Melainkan Allah sebut dalam Al-Quran. Dan Allah sebut Al-Quran. Quran itulah contoh. Rahmatil alamin. Kerana Nabi mengikuti Quran. Saya anggap saya postman. Kalau postman ni kita buat sistem postman tau. Saya programmer. Postman ialah dia ambil bungkusan. Dia tak buka. Dia bagi saja. Dia ambil. Dia tak ada tafsir. Dia bagi saja. Itu Nabi. Itu Rasul. Kalau dia buka, bukan Rasul, akan kena oleh Allah. Nabi Isa cuba tukar ayat Allah. Tahu tak? Kisah Al-Quran. Nabi Isa, ada. Allah soalkan dia balik. Adakah engkau beritahu manusia, engkau anak Tuhan? Ambil mak engkau sebagai mak Tuhan. Isteri Tuhan. Nabi kata, oh tidak, subhanallah tidak. Tapi ayat tu menurut Dr. Hani Achan menunjukkan dia ada cuai. Nabi boleh cuai. Allah bagi amaran. Lu jangan sekali, tenang Nabi Muhammad SAW. Dia gerakkan bibirnya semasa Jibril datang. Dia kena tunggu Jibril datang. Jibril bagi ayat, baru Nabi gerakkan bibirnya nak ulangi apa ayat Jibril alaihissalam. Itu Rasul pertama. Jibril. Ya. Jadi bila Nabi nak gerakkan bibirnya, belum lagi sampai ayat, Allah tegur dengan turunnya ayat. Itu jadi asbab turunnya ayat. Kamu menggerakkan bibir, cuba mempercepatkan. Jangan. Allah beri amaran. Jangan mempercepatkan. Jangan melengahkan.
Jangan ubah semua. Itu sebab bila turun ayat Allah wa malaikatus sallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa tasliman, para sahabat bertanya, bagaimana kita mau selawat pada engkau ya Rasulullah? Nabi tak ada jawapan. Nabi tak tafsir. Dia jawab, seperti mana ayat itu? Itulah postman. Postman. Ini siamnya. Apa awak hantar ni? Oh, saya hantar seperti mana di order. Itu saja. Saya kata itu postman. Orang kata awak pandang hina Nabi. Tidak. Postman itu tak hina. Ada antara pengikut apa postman. Saya setuju. Kerana postman itu jujur. Orang lain tipu. Orang menunggang agama tipu. Orang membaca kitab tipu. Postman tak boleh tipu. Kerana kalau postman, saya lain. Saya tengok dalam. Saya tanya Profesor Musa pada ya? Tengok. Ini saya cek. Saya bukan postman bab ni. Saya pergi cek. Saya pergi Google. Baru saya tahu makan kacang bagus. Kopi pun, kopi diproses atau tak baik. Saya pergi Google. Saya Google Pak. Ni dark chocolate. Saya makan dark chocolate. Pahit betul. Ada baik. Makan sikit saja. Dia ada baik. Untuk keto diet. Kita buat highly intensive intermittent test training. Saya jogging ni hujan, saya pergi jogging kat koridor. Ya, kerana dia gerakkan, dia ciptakan sel neuron otak. Kita mandi air sejuk bagi sekejap aja dalam 10 saat, terkejut. Dia bagi sel neuron tu kerana dia macam defensif, macam dia kena harimau. Ini untuk survival. Ini plat di Hong Kong, bukan di hutan. Kerana ini tempat paling selamat. You tengok, selamat, semua barang ada sini. Semua bila berlaku apokalips, semua barang duduk sinilah. Kita tawan ini tempat ini apek jadi dia punya toksiak sinilah. Faham tak? Ini semua kapal sini Okey. So ini fahaman, bukan fahaman, ini pendapatan apek. Pemikiran apek nak berkongsi saja. Ya. Dan ada masalah yang perlu selesai. Kesatuan jemaah, khalifah. Pembahagian ikut dinar dirham, kita kata perdagangan, dia mula dengan perdagangan. Umat Islam masih balik pada fardu kifayah berdagang, bukan ceramah sini. Tak ada. Kita kembali kepada kesatuan ummah, kita kembali bersatu. We must be united, otherwise we got nothing to show. China, Hong Kong semua pandang apek. Yalah, apek ni sifu otai apek pula cash murah. Mereka biasa tipu helah. Saya nak beritahu orang Cina ni Jadi kita mau salam dengan orang Cina mesti tunjuk kita taklah tipu lah. Itu sebab apa duduk sini mereka kasih rumah, bilik, belanja. Apa dah hantar invoice, patut bayar apa awal dulu sebelum menjejak kaki. Apa cakap kerana atas dasar kepercayaan. Ya, saya tahu ada orang menipu. Bodohlah kalau kita hidup dalam dunia tak tahu menipu. Tak tahu kena tipu. Tak tahu yang kita tak pernah kena tipu. Kita mana-mana pun, seorang yang sudah dewasa mesti tahu dia kena tipu. Pernah kena tipu. Pernah jumpa orang penipu. Dan tak kira dia pakai serban ke apa ke, saya dah jumpa. Tetapi, kita bila baca Al-Quran, kita tahu bahawa diri kita yang dihisap bukan dia. Dia antara dia dengan Allah. Wadi Anwar dia dengan Allah. Abid Liu dia dengan Allah. Kamu sendiri yang kena hisap. Itu sebab Buya Syakur kata, kalau jumpa Jibril, jumpa Nabi ke dalam mimpi, dia hanya tanya satu soalan. Mana tempat aku esok? Syurga ke neraka? Itu bagus tu kalau saya jumpa Buya Syakur pun. Tapi janganlah mengagung-agungkan. Dia pun akan dikena hisap. Kamu akan kena hisap. Mesej dia kena difahami. Masalah kita tak fahami mesej yang disampaikan. So kita kena tafakur. Sejauh mana saya Islam, sejauh mana saya sendiri tunduk kepada Allah, sejauh mana saya mengajak jiran saya, saudara saya bersatu, membina kekuatan, menunjukkan kepada kaum yang lain, ini kaum yang berjaya falah, untuk menarik mereka kepada ayat Allah. Itu Allah suka. Allah kata, serulah mereka. Dan Syekh Sufi saya pun backup itu ayat, call people to Allah, not to Islam. Bukan sembah Islam. Suruh orang bukan kepada ritual. Suruh orang muslimin. Orang Islam sebenarnya tak ada perkara Islam sangat. Muslimin, iaitu mereka yang menyerah. Mereka taubat. Orang sangka taubat ni berhenti berlaku dosa. No, you akan sentiasa berlaku dosa. Taubat bermakna tawab.
ilaihi tahu wa atubu ilaih. Dia atubu ilaih. Ya? Kembali kepadanya. Setiap hari kamu kembali kepadanya. Awak bertaubat? Ya, saya kembali kepadanya. Semalam baru kembali kepada dia. Ya? Kita banyak. Bila kata kiamat, masa kehancuran. Tengok bumi ni. Tengok bumi ni. Arah hancur kan? Kalau hancur apa jadi? Jawab saya satu soalan. Kalau hancur apa jadi? Orang yang bercakap ni apa jadi? Kita maut. Apa jadi bila maut? Skip saja. Maut ni sebenarnya penyelesaian yang cukup senang. Maut, Alhamdulillah. Kerana besok bangun yaumiddin. Tapi syaitan ini semua nak bagi kita takut. Mau dahsyat kena. Nabi pernah kena tanda-tanda maut. Kudis semua. Apa ni? Katalah apa Nabi Ayub kena kan, you tahu kan, semua teruk kan. Maut ini penyelesaian. Maut ini penyelesaian. Wal akhiru khairul laka minal ula. Sesungguhnya apa tu? Setiap yang berdiri itu mesti merasai maut. Kullu nafsin zakatul maut. Bermakna maut ini sebenarnya penyelesaian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Maut ini satu detik penyelesaian. Bukan dipanjangkan. Orang mati bukan, aku tengah mati ni, aku tak ada. Dia mati, habis saat itu, dan kau nak balik. Macam mana kau nak balik ke hidup ni? Tak boleh dah. Ya? Jadi maut ini bukan benda yang orang buat, takutlah maut. Siksa kubur. Siksa, tak ada. Kamu akan dihisap, lepas tu dicampar. Okey? Dia satu detik, satu peristiwa. Yang ada dunia ni sempurna. Dunia ni beribu-ribu jutaan, tak berapa bilion tahun. Ni. You baca baliklah sains angkasa lepas. Kita tak kaji. Kita baca cerita-cerita dongeng daripada Damaskus, daripada Yunani yang sebenarnya ambil daripada Mesir. Saya baru tahu semalam, lupa ni falsafah Yunani bukan datang dari Yunani. Macam mana tiba-tiba Yunani hebat 500 tahun sebelum Mesir? Rupanya 1000 tahun sebelum Mesir. Mesir ambil dari mana? Wabawalah, kita kena kaji. Masalahnya kita kaji sikit. Kaum kita ni lama. So what? Kaum Cina ni 5,000 tahun. So what? Kaum Mesir ni 10,000 tahun. So what? Allah dah kata, waja'alakum syumau qabaila inna akramakum indallah atqakum, takwa kamu. Sembelihan darah daging kamu sembelih tak lama lagi, tak akan sampai kami. Tak akan sampai kami, melainkan takwa kamu. Kamu bertakwa ke tidak? Wadi Anwar, kalau dalam majlis itu, kalau saya bersimbang dengan orang sana, mungkin mereka tukar nombor ustaz, boleh saya minta ustaz nombor, nanti saya nak buat akikah. Itu sudah peluang untuk berlaku dakwah. Kalau orang tu tak tutup aurat, saya pernah pergi banyak majlis. Saya dalam dunia, saya duduk orang latih, mereka dedah semua, belah semua, takkan aku nak pergi sana tutup semua. Saya macam mana, saya ada tegur, saya pernah tegur perempuan Vietnam. Saya dating sama perempuan Vietnam, saya kata, kenapa pakai macam ni seksi? Dia terkejut, saya terkejut. Ya? Saya tanya mereka, kenapa seluar pendek ni, pula kaki pendek? Nak tunjuk apa? Ya, kita komen, ini bukan saya seorang. Kita sebagai orang yang nak berdakwah, kita campur dalam perempuan, kita cara terhormat, kita tunduk pandang, janganlah macam tunduk pandangan. Tunduk pandangan mana kita tunjuk penghormatan. Kita jumpa orang, kita kata lu banyak cantik, apa pasal? Perempuan tu pun suka, dia rapat berkita, dan di sana kita laku dakwah, dari jauh menular laku dakwah. Nabi semua didekati orang, dia mendekati orang. Nabi musuh mendekati Fir'aun tau. Lutut ke mata dengan Fir'aun tau tak musuh. Kita ni kan tak sedar diri lah. Okey, sekian saja lah. Lu balik kepada lu punya MACD, lu punya online, lu punya Shortmail, lu punya Netflix. Sekian saja, semoga semua pada dalam sihat. Semoga kita doakan tu ustaz-ustaz kita, influencer kita, supaya semua bersatu. Amin. Supaya mereka ini bertawab, mengembalikan semua umat, melakukan fardu kifayah, menguasai Hong Kong ini. Kalau apa boleh menguasai, apa jadi Salahuddin Al-Ayyub yang baru tau, boleh bawa tentera lawan tentera salingan, betul tak? Ya, kerana dia tentera, lu sampai tentera dengan doa saya. Doa satu hal tau, mesti ada pengikut, mesti ada kebolehan, mesti ada kifayah. Surah Al-Taubah kata, jangan semua turun ke medan perang, nanti semua habis. Itu Allah bagi panduan. Dan setiap kabilah hanya satu orang datang. Kabilah buat besi, kabilah buat kapal, kabilah buat motor, kabilah buat grab, kabilah buat makanan, kabilah buat doktor, kabilah buat cikgu,
kabilah matematik, kabilah kajian, kabilah motosikal, kabilah kereta, hantar hanya satu wakil surah At-Taubah. Kalau tak mau mati semua kabilah itu fardu kifayah. Ini cara menyusun umat. Tapi adakah ustaz kita baca? Kalau tak baca, tak apa, kita suruh mereka baca, suruh mereka mengajar kita. Kalau tidak, mereka gagal dalam urusan mereka, amanah Allah beri. Tempat mereka kita dah tahu di mana. Kita pengikut ni kena ganti mereka. Kena ganti imam. Kena ganti tempat kosong di saf depan. Itu tugas kita masing-masing. Jangan lupa tugas kita kerana kita pun akan dihisap. Kamu dilahirkan Islam kan? Kamu akan ditanya apa cara kamu buat dakwah ke tidak kepada jiran kamu yang bukan Islam. Tunjuklah kebaikan ke tidak. Sedekah ke, tolong ke, masa dia susah ke tidak. Akan ditanya. Apa pun ditanya, apa risau ni. Jadi apa yang saya sampaikan ni semoga akhir orang dengar ni semua 15 kali akan akhir yang baik. Bukan lagi toma-mentoma, bukan lagi cuma-mencuma. Bukan kalangan kita orang macam itu. Kalangan syaitan. Ya? Kalangan kita bersatu. Kalangan kita sentiasa rendah diri. Kerana hanya Allah yang berikan kami hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.